Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pelajar-pelajar semua. Okey, insya-Allah hari ini kita akan teruskan pelajaran sirah tahun 4 di bawah tajuk Pembangunan Negara Islam, unit 1 Pembinaan Masjid. Okey, pembangunan negara Islam terbahagi kepada 4 iaitu pendidikan ekonomi, hubungan diplomatik, teknologi dan pembinaan masjid. Okay, yang kita nak belajar hari ini ialah tentang pembinaan masjid. Okay, selepas berlakunya perhijrahan Rasulullah SAW dan para sahabat, perkara pertama yang Rasulullah SAW buat ialah membina masjid. Okay, masjid dijadikan sebagai pusat untuk menguruskan al-ehwal umat Islam. Okay, di masjid jugalah dakwah Islam disebarkan oleh Rasulullah SAW dan masjid jugalah dijadikan sebagai pusat untuk menyebarkan agama Islam sehingga ke hari ini. Okey, mari kita tengok tentang Masjid Quba. Okey, Rasulullah SAW telah berhijrah ke Madinah bersama-sama Saidina Abu Bakar As-Siddiq pada tahun ke-13 kerasulan baginda. Okey, baginda tiba di satu tempat yang bernama Quba pada hari Isnin 8 Rabiul Awal tahun pertama hijrah dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Kau kena ingat pada berapa hari bulan? 8 Rabiul Awal, hari Isnin. Okey, di satu tempat yang bernama Quba. Okey. Di Quba, baginda tinggal selama 4 hari dan di situlah baginda membina Masjid Quba dan baginda solat di dalam masjid tersebut. Okey. Masjid Quba ini didirikan oleh Rasulullah SAW bersama-sama Saidina Abu Bakar As-Siddiq dan umat Islam secara bergotong royong. Okay, mereka bekerjasama antara mereka untuk membina Masjid Quba. Okay, Masjid Quba ini merupakan masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah SAW dalam sejarah Islam atas dasar takwa. Okay, fungsi utama masjid adalah sebagai tempat beribadah seperti solat, tempat pendidikan dan pengajaran serta tempat pentadbiran dan pengurusan hal ehwal negara Islam. Okey, seterusnya kita tengok tentang Masjid Nabawi. Okey, Masjid Nabawi ni merupakan masjid yang kedua paling suci bagi umat Islam selepas Masjidil Haram di Mekah. Okey, Masjid Nabawi dibina pada tahun pertama hijrah oleh Rasulullah SAW bersama-sama umat Islam Madinah secara bergotong royong. Okey, bila Masjid Nabawi dibina? Pada tahun pertama hijrah. Okey, dekat mana? Dekat Madinah. Okey, Masjid Nabawi dibina atas sebidang tanah yang dibeli oleh Rasulullah SAW daripada 2 orang anak yatim. Okey, daripada siapa? Rasulullah beli daripada anak yatim. Okey, rumah Rasulullah SAW terletak bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Okey, Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam kepada orang ramai di Masjid Nabawi. Okey, baginda menyampaikan ajaran Islam di kawasan Raudah, iaitu kawasan di antara mimbar dan mihrab. Okey, pembinaan masjid ini membuktikan bahawa Rasulullah SAW telah berjaya meletakkan asas utama yang kukuh dalam pembentukan masyarakat dan pembinaan negara Islam. Okay, masjid merupakan pusat untuk menyampaikan dakwah Islam, mengeratkan hubungan silaturahim dan ikatan persaudaraan antara sesama Islam. Okey. Makam Rasulullah SAW terletak di dalam Masjid Nabawi dan boleh diziarahi oleh orang ramai. Okey, sabda Rasulullah SAW daripada Jabbar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda,
bahawa pahala sekali solat di Masjidil Haram sama dengan 100,000 kali solat di tempat lain. Okey, pahala sekali solat di Masjid Nabawi sama dengan 1,000 kali solat di tempat lain. Okey, manakala kalau pahala sekali solat di Baitul Maqdis sama dengan 500 kali solat di tempat lain. Okey, betapa besarnya ganjaran kalau kita solat di Masjid Nabawi bersamaan dengan 1,000 kali solat di tempat lain. Okey, seterusnya kita tengok Masjidil Haram. Okey, Masjidil Haram merupakan tempat suci yang pertama di dunia dan masjid pertama paling suci bagi umat Islam yang terletak di Mekah Al-Mukarramah. Okey, Masjidil Haram juga dikenali dengan panggilan Baitullahil Haram. Okey, masjid ini dinamakan Masjidil Haram kerana diharamkan dan dilarang menumpahkan darah di kawasannya. Okey, di sinilah terletaknya Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama puteranya Nabi Ismail alaihissalam. Okey, Kaabah merupakan kiblat orang Islam ketika mendirikan salat dan Masjidil Haram dibina mengelilingi Kaabah. Okey, umat Islam datang ke Masjidil Haram untuk beribadah terutama sekali apabila hendak mengerjakan haji dan umrah. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 96 yang bermaksud sesungguhnya rumah ibadah yang mula-mula dibina untuk manusia beribadah kepada Tuhannya ialah Baitullah Haram yang berada di Mekah yang berkat dan dijadikan petunjuk hidayah bagi umat manusia. Okey, seterusnya kita tengok apa peranan masjid yang dibina ni. Okey, masjid ni bukan tempat untuk solat semata-mata. Okey, kita juga boleh laksanakan pelbagai aktiviti dekat masjid untuk seperti pusat kemasyarakatan, pusat pendidikan, pusat pengurusan dan pentadbiran ekonomi, pusat ibadah dan pusat politik. Okey, masjid dijadikan sebagai pusat kemasyarakatan. Okey, pada zaman Rasulullah SAW, pelbagai aktiviti kemasyarakatan dilaksanakan di masjid untuk memantapkan lagi keimanan dan ketakwaan umat Islam. Okey, antara perkara yang dibincangkan di masjid adalah seperti penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat, merancang pembinaan kemudahan awam dan sebagainya. Okay, Rasulullah SAW juga bermesyuarat dengan para sahabat baginda di masjid mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan negara. Okay, seterusnya kita tengok peranan masjid sebagai pusat pendidikan. Okay. Masjid dijadikan sebagai pusat pendidikan untuk menyampaikan dan menyebarkan ilmu serta dakwah Islam kepada orang ramai sama ada ilmu duniawi maupun ukhrawi. Okay, Rasulullah SAW pernah menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika berada di dalam masjid. Okay, Rasulullah SAW sendiri menyampaikan ajaran Islam di dalam Masjid Nabawi. Okay, baginda juga membenarkan orang yang baru memeluk Islam tinggal sementara di masjid. Okay, orang yang menuntut ilmu juga diberi keizinan untuk tinggal dan menuntut ilmu di masjid. Okay, seterusnya kita tengok peranan masjid sebagai pusat pengurusan dan pentadbiran ekonomi. Okay, Rasulullah SAW mengiktirafkan masjid sebagai tempat pengurusan dan pentadbiran ekonomi Islam seperti zakat, harta wakaf, jiz'ah dan wanimah. Okay.
Hasil pelaksanaan aktiviti ekonomi ini dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi umat Islam dalam pelbagai aspek. Okey, seterusnya peranan masjid sebagai pusat politik. Okey, Rasulullah SAW bermesyuarat dan berbincang dengan para sahabat baginda di masjid tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan negara seperti melantik gubernur di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Islam. Yang kedua, menerima kunjungan tetamu dan dari negara-negara luar. Okey, seterusnya peranan masjid sebagai pusat ibadah. Okey. Umat Islam menunaikan solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak secara berjemaah setiap hari di masjid serta turut menunaikan solat-solat sunat yang lain. Okey, pada setiap minggu iaitu pada hari Jumaat, umat Islam akan berkumpul untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Okey, pada setiap tahun, umat Islam berkumpul di masjid bagi menunaikan solat sunat Aidilfitri dan solat sunat Aidil Adha. Okey, pertemuan sesama umat Islam di masjid akan mengukuhkan dan mengeratkan lagi hubungan persaudaraan dan silaturahim sesama umat Islam. Okey, itulah antara peranan-peranan masjid yang dapat dilaksanakan di masjid. Bukannya masjid ni hanya sahaja tempat untuk solat semata-mata. Okey, setakat ini dahulu pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan pembinaan masjid subjek sirah tahun 4. Terima kasih kepada pelajar-pelajar semua atas perhatian yang awak berikan. InsyaAllah kita akan jumpa pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.